Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 3 Aneka Sukan dengan fokus utama kita pada permainan kategori jaring dengan tajuknya Penangkis Hebat. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.7 berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori jaring dengan lakuan yang betul. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.7.1 melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan. 1.7.3 menerima bulu tangkis yang diservis dengan menggunakan alatan dan menghantar ke gelanggang lawan. Kali ini untuk permainan kategori jaring, saya telah memilih permainan badminton untuk kita bincangkan. Apakah peralatan yang diperlukan untuk bermain badminton? Yang pertama sudah tentulah raket, bulu tangkis serta jaring. Seperti yang telah dimaklumkan tadi, standard pembelajaran kita adalah melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota badan dan alatan. Oleh itu, kita akan bincangkan tentang bagaimana melakukan servis dalam permainan badminton. Servis yang pertama dikenali dengan nama servis tinggi hadapan. Untuk melakukan servis ini, peserta perlulah memukul bulu tangkis dari tempat permulaan biasa atau sedikit ke belakang dan servis tinggi. Raket dihayun jauh ke belakang. Titik sentuhan ke hadapan sedikit di kaki kanan dan mengikut lajak. Servis yang kedua adalah dinamakan servis rendah forehand. Untuk melakukan servis ini, hayunan raket harus ke belakang. Semasa bulu tangkis dilepaskan, berat badan berubah ke hadapan dan keseluruhan lengan menghayun ke hadapan. Titik sentuhan ke hadapan sedikit di kaki kanan dan ikut lajak. Jika kita lihat kedua-dua servis ini dari segi cara pukulannya tidaklah berbeza banyak. Cuma servis tinggi hadapan pukulannya lebih kuat melambung ke belakang. Manakala servis rendah forehand pukulannya agak rendah dan hanya melintas di hadapan jaring. Untuk servis yang ketiga dinamakan servis rendah backhand. Baik, untuk servis rendah backhand, bulu tangkis diletak hampir ke muka raket. Tali raket menyapu dasar gabus bulu tangkis, membuatkannya berpusing dan melintasi pita jaring. Kepala raket mengikut lengkungan ke kiri, iaitu melawan jam semasa mengikut lajak.
Seterusnya, kita akan membincangkan tentang cara menerima dan membalas servis. Standard pembelajaran kita yang kedua tadi adalah menerima bulu tangkis yang diservis dengan menggunakan alatan dan menghantar ke gelanggang lawan. Jadi kita akan lihat beberapa cara bagaimana pemain boleh membalas servis yang dihantar oleh pihak lawan. Yang pertama, kita panggil dengan nama pukulan lob atau pukul tinggi. Untuk melakukan pukulan lob ini, ia dilakukan di belakang gelanggang dengan memukul bulu tangkis yang tinggi dari belakang gelanggang secara pukulan depan atau kilas. Lob dilakukan seperti aksi membaling dengan bulu tangkis dipukul tinggi arah ke belakang gelanggang. Tangan dibengkokkan ke belakang. Kemudian tangan ditolak ke hadapan, ke atas dan tangan lurus. Titik sentuhan pada ketinggian maksimum dan ikut lajak. Baik, gambar yang kedua ini adalah menunjukkan pukulan lob yang dilakukan secara kilas, pukulan kilas. Seterusnya kita akan membincangkan tentang permainan jaring ataupun net play. Terdapat dua jenis net play iaitu di atas jaring dan bawah jaring. Pukulan dilakukan berhampiran dengan jaring pada paras atas jaring. Lonjak ke hadapan dan pukulan dilakukan paling tinggi di atas jaring. Jika dilakukan dengan cepat, pukulan ini dapat digunakan sebagai tindakan menyerang. Namun begitu, jika lambat, pukulan yang dilakukan sebagai tindakan defensif atau bertahan. Dalam permainan badminton, untuk membalas servis, kita juga mempunyai satu kemahiran yang dikenali dengan pukulan drop. Pukulan drop merupakan satu pukulan perlahan dari belakang gelanggang. Pukulan junam dilakukan dari garisan kedua belakang dan mendarat seberapa dekat dengan jaring di sebelah gelanggang pihak lawan. Lengan dihayunkan ke hadapan, kemudian diperlahankan dan berhenti semasa sentuhan. Sama seperti pukulan lob, tetapi untuk pukulan drop, raket dihayun laju sedikit dan semasa sentuhan permukaan raket di atas bulu tangkis dan kemudian ditarik ke bawah. Titik sentuhan seberapa tinggi yang boleh dan mengikut lajak. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang pukulan junam atau smash. Pukulan junam adalah bertujuan untuk mematikan rally dengan cepat. Ia merupakan pukulan serangan dan bulu tangkis menjunam dengan cepat ke gelanggang lawan.
Permulaan hayunan raket ke belakang bahu. Sebelum menyentuh bulu tangkis, badan bengkok ke hadapan. Titik sentuhan pada paras yang tinggi dan ikut lajak. Luruskan badan dan kepala. Begitulah perbincangan kita tentang permainan badminton. Kita telah membincangkan tentang kemahiran servis serta bagaimana para pemain boleh membalas servis tersebut dengan beberapa kemahiran yang kita telah bincangkan tadi. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan modul latihan sukan badminton 1M 1S Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita juga menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6 muka surat 28. Itu sahaja perbincangan kita buat kali ini. Semoga apa yang dibincangkan tadi memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe My Sana Sini Channel. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih.